tidak ada uh, tidak ada anugerah Al-Quran dan kitab yang sebegini hebat. Di mana umat-umat Nabi lain yang sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka diturunkan Injil, Taurat, Zabur, dan sebelum tu kita tengok Nabi Ibrahim, Suhufu Ibrahim wa Musa, Tuhan kata dalam Al-Quran. Tetapi salah satu dari ciri keistimewaan Al-Quran ialah Al-Quran ni adalah kitab yang tidak berubah, kan? Yang menyebabkan kitab-kitab lain yang diberikan oleh Allah SWT, diturunkan oleh Allah kepada umat terdahulu, dia berubah. Kitab ni berubah dalam kitab umat-umat yang terdahulu. Akibatnya kitab-kitab itu tidak sampai kepada kita. Kita beriman kepada Allah dari sudut kitab Al-Quran adalah benar. Kita beriman bahawa adanya kitab Injil, Taurat, tapi kitab-kitab itu tidak sampai kepada kita, telah berubah dan berjaya diubah dan hilang daripada khazanah manusia. Sebab itulah masalah yang dihadapi oleh orang agama lain, masalah terbesar mereka ialah masalah paling penting, iaitu mereka tidak ada kitab suci. Dari sudut agama lain ni, masalah mereka tak ada kitab suci. Cuba kita bayangkan, macam mana nak bina agama kalau kitab suci tu tak ada. Atas apa? Atas apakah agama tu nak bersandar kalau tidak ada rujukan? Tu masalah dia. Orang Islam wajib semayang, kita kata, kan? Mari mana siapa yang wajib, kan? Bukan ulama wajib, kan? Bukan ustaz wajib, kan? Allah wajibkan. Mana wajib dari mana? Refer Quran lah. Wa aqimus salah. Jadi orang Islam ni, kita punya agama jelas. Sebab apa? Sebab kita ada kitab sandaran yang sangat kuat. Kan? Orang agama lain, dia tak ada sandaran. Cuba kita perhatikan agama-agama, contohnya agama Hindu, agama Buddha, agama Sikh. Mereka ni mendakwa ada kitab suci, tapi kitab suci mereka ni kadang-kadang kalau kita tanya, kitab suci awak ada kitab tak? Ada, dia kata. Duduk mana? Duduk di India. Lepas tu pernah tengok tak kitab tu? Oh, datuk saya pernah tengok, dia pergi sekali di India. Lepas tu saya tak pernah tengok. Ada sebiji kitab duduk India. Kitab rujukan sebiji ya duduk India pula tu. Macam mana? Lepas tu ustaz di Malaysia ni nak buat rujukan macam mana? Tak ada. Nah, ini dilema dia. Sebab itulah dari sudut agama lain, dia jealous kita ada Quran. Memang cukup jealous. Orang Yahudi dia cukup jealous dengan kitab Quran kita. Sebab apa? Kitab mereka, kita kata agama yang agak establish selain daripada Islam ni, agama Kristian dengan Yahudi dari sudut rujukan. Tetapi dia dalam dilema yang tak berkesudahan. Sebab apa? Sebab Injil, kita kata Injil ni, kita pergi mana pun tak sama Injil. Sebab Injil banyak version, masing-masing mengatakan dia tu betul. Yang ni kata betul, Barnabas kata dia betul. Injil pula bila diterjemah ke dalam bahasa-bahasa lain di dunia ni, semua dia kira Injil belaka. Injil versi bahasa Inggeris, Injil versi bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Malaysia tak ada, tak benar terjemah. Bahasa Indonesia banyak. Jadi orang agama Kristian ni, bila dia nak terjemah ke dalam bahasa Indonesia misalnya kata, dia cuba menjadikan Injil tu macam turun di Indonesia. Dia nak suruh orang Indonesia bila baca Injil ni rasa macam Nabi Isa tu duduk di Jakarta. Jadi dia akan alter ayat tu, cerita-cerita tu dia akan, contoh-contoh tu dia akan lari. Contohnya, ni contoh lah, sebagai contoh yang misalnya kata gini lah, Nabi Isa pada satu hari berjalan, dia lapar, singgah bawah pokok, tengok pokok durian, dia pun makan durian 3 biji. Mana ada durian tu?
Tak apa, itu Indonesia kan ni. Jadi akhirnya kitab tu berubah. Versi ni berubah. Quran tidak. Quran ni kamu nak faham ke, kamu tak nak faham ke, kamu ni Quran itulah dia Quran. Nabi Muhammad baca macam itulah kamu kena baca. Kamu tak faham, kamu punya pasal, kamu kena belajar. Dia menyebabkan Al-Quran tidak berubah. Kita pergi dunia mana. Dan orang yang tak percaya kepada Al-Quran, dia yang sesat, dia yang kufur, dia yang tak sempurna iman dia. Bukan Quran tu tak semua. Jadi di sini dia demand, dia tak ada nak ikut orang. Orang kena ikut dia. Dia ada kewibawaan dia Quran. Tetapi dia ada mudah. Sifat keistimewaan Quran ni bila dia ada mudah. Walaupun dia tak ubah bahasa Al-Quran ialah bahasa 1400 tahun lepas. Tapi disebabkan dia mudah, orang Melayu, kalau kita jangan terpengaruh tu, kita jangan salah anggap tu. Kita pergi pusat tahfiz ke apa, budak-budak kecil doa apa tahfiz, baca Quran macam kilat laju. Cakap Arab sepatah haram tak boleh. Orang Arab mari terkejut. Quran lancar baca. Nak tanya, nak pergi tandah tak reti. Benda paling mudah nak makan nasi tak reti. Tapi Quran ingat tu biji. Takkan pelik. Orang Arab pelik. Kita biasa jumpa macam tu, kita tak pelik lah. Dia kata pelik dia kata. Aku pergi Indonesia, aku pergi Malaysia, jumpa orang hafal satu Quran. Aku nak cakap, nak cari tandah tempat tu, tak reti nak bagi tahu dia. Itu satu benda yang pelik. Mana ada kitab dalam dunia ni orang tebal 600 muka surat, orang boleh hafal tapi tak reti bahasa yang dia hafal. Dia mudah. Tidak berubah dia ni, Allah sokong dengan cara Allah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikr. Aku telah mudahkan Quran itu untuk kamu sebut. Fahal min muddakir. Adakah orang, maknanya mu tak mikir ke? Mu tak mengamati tak bahawa Quran ni mudah untuk sebut. Tapi sayangnya kita sering menghubungkan Quran ni dengan benda yang susah. Dan Quran ni, syarat ni bahasa yang paling susah di dunia, kononnya lah. Sebenarnya tak berapa tepat lah apa ni kita punya tanggapan tu. Tidak berubah ya Al-Quran ni daripada zaman dulu. Dan tidak berubah ni saya nak kupas sikit, iaitu Allah jadikan tidak berubah ni bukanlah dengan sebab yang tidak boleh difahami. Tapi Allah menjadikan dunia ni dia berlaku dengan sebab musabab. Bila Allah nak supaya Quran tidak berubah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akulah yang menurunkan az-zikr, kitab Al-Quran. Wahyu ni aku yang turun, Tuhan kata. Wa inna lahu lahafizun, dan aku akan jaga Quran. Disebabkan Tuhan kata aku akan jaga Quran ni, setiap kali Quran tu ada situasi yang nak berubah, Allah akan jaga. Dari sudut, kalau kita tengok zaman Nabi Muhammad SAW, Quran ni dia tak ramai penghafal Quran di zaman Nabi. Satu, jumlah orang zaman tu sikit. Satu lagi, Anas berkata seolah-olah dia pernah dengar daripada Nabi SAW, sebab dia berkata benda akan datang. Anas tak, dia sahabat biasa, dia tak tahu benda akan datang. Dia kata kita ni hidup di zaman orang yang menghafal Quran sedikit. Tetapi Quran itu diamalkan. Islam ni kuat. Akan datang satu zaman ramai orang hafal Quran tapi Quran tidak diamalkan. Lebih kurang begitu maksud kata-kata Anas. Dan para ulama mengatakan berkemungkinan besar Anas mendengar daripada Nabi. Tapi dia tak kata dia dengar daripada Nabi, cuma daripada cerita dia ni mungkin dia dengar daripada Nabi. Kita panggil asar benda-benda macam ni. Dia tidak dihubungkan dengan Nabi sebab Anas tak akan tahu benda akan datang. Berkemungkinan besar dia dengar daripada Nabi lah. Dia pun tak kata dia dengar daripada Nabi. Jadi dia jadi asar. Kita tak panggil hadis, tapi kita panggil asar. Okey? Betul sungguhlah zaman tu Quran tidak ramai penghafal, tapi Quran itu diamalkan. Bila selepas zaman Rasulullah SAW, zaman Rasulullah, Quran ditulis di atas berbagai-bagai tempat. Cara dia selain daripada dihafal, tulis. Ni ada kulit kambing, tulis 2 ayat kat sini kan.
Ni kulit kayu tulis. Ni apa dia, batu tulis. Tulis atas batu. Macam mana sangat? Jadi tulis. Lepas tu masing-masing buat balik. Rumah orang ni 3 ayat, rumah orang ni 2 ayat, berterabur. Setelah berlaku peperangan Yamamah di zaman Abu Bakar As-Siddiq, 80 orang penghafal Quran lebih kurang telah syahid, mati. Jadi Umar pun terkejut. Umar masa tu tak jadi khalifah lagi, tapi dia terfikir, dia kata kalaulah penghafal Quran mati, nak buat macam mana Quran? Siapa nak tukang bacanya? Sebab 2-3 ayat rumah orang sana. Jadi ada tapi tak tahu hak mana ujung pangkal. Kan? Jadi Umar pun pergi rumah Abu Bakar, dia kata kita kena buat sesuatu supaya menyelamatkan Quran. Umar kata baiklah, khalifah keluarkan arahan Quran ada rumah-rumah orang beberapa ayat tu supaya letak di satu tempat, kumpul biar kita tahu mana ayat ni kita tahu. Abu Bakar tak berani. Abu Bakar kata aku tak akan buat benda yang Nabi tak buat. Dia takut jadi bid'ah. Sensitif benda bid'ah ni. Kita tak apa, benda bid'ah tu seorang nak buat dah. Kan? Jadi Abu Bakar tak berani nak buat. Lalu Umar pergi rumah dia lagi. Abu Bakar kata tak boleh. Sampailah 3 kali dia pergi brainstorming, gogang. Barulah Abu Bakar pun panggil mesyuarat. Lepas tu okey, setuju. Itu pertama kali kumpul setempat. Di zaman Umar Abu Bakar meninggal, naik Umar ganti, dia naik Osman bin Affan. Satu peristiwa telah berlaku di zaman Osman bin Affan, di mana masa tu Islam sudah kuat kan. Zaman Osman bin Affan ni Islam dah sampai ke Afrika dah, ke Tunisia dah dia sampai. Di sebelah barat. Di sebelah timur ni Iraq apa semua tu zaman Umar Al-Khattab lagi. Jadi Islam dah naik ke atas ni. Selatan Soviet. Lebih kurang negara-negara Soviet. Islam dah sampai kat situ. Jadi bila dalam satu peperangan nak menyerang Armenia, tentera dari Hijaz, daripada Arab Saudi apa ni berkumpul satu tempat. Tentera dari sebelah Iraq pun mari, tentera dari sebelah Afrika pun mari. Jadi ramai orang dari berbagai-bagai tempat mari ni nak melancarkan perang. Jadi semayang sama-sama lah kan, takkan semayang diri-sendiri. Hak yang semayang diri-sendiri ni kita. Zaman tu semayang ramai-ramai. Bila nak jadi imam, masing-masing salah menyalahkan. Sebab apa? Yang ni baca lain, yang ni baca lain. Sebab Al-Quran ni banyak kiraat. Kan? Kita pun tahu Quran tu banyak kiraat. Kita baca di Malaysia ni riwayatu Hafsin an Asim. Kita baca kiraat Hafaz kita panggil. Kalau sebelah utara Afrika sebelah ni dia baca riwayatu Warsh an Nafi'. Riwayat Warsh. Kalau di sebelah Libya, Sudan mana dia baca riwayat Qalun dia baca. Dia ada 10 kiraat. Bayangkan. 3 kiraat tambahan jadi 13. 3 kiraat ni tidak dikira Quran sebab dia kiraat syazah dia panggil. Bayangkan berbagai-bagai kiraat ni temu satu tempat baca. Orang kampung ni tak pernah dengar orang ni. Mu ni baca apa ni? Kan? Ini nyeleweng Quran. Ni geng kafir ni. Jadi timbul isu kafir mengkafir zaman tu. Anas bin Malik, dia ni sahabat Nabi. Orang lain dah bukan generasi sahabat lama dah kan. Jadi dia pun kata, sudah dia kata, kalau dibiarkan teruk macam ni. Kiraat ni betul, tapi bertembung kelahi. Sebab apa? Sebab tak tahu. Dia pun balik. Dia balik dengan beberapa orang, dia balik segera, tinggal tempat tu. Dia balik bertemu dengan khalifah. SMS tak sampai masa tu sebab tak ada coverage. Kan? Dia balik pergi rumah Osman, dia kata apa? Wahai Osman, umat Islam bertelagah seperti bertelagahnya Yahudi dan Nasrani. Habislah orang Islam ni kalau kita tak buat sesuatu. Kejutlah Osman, tak sempat balik rumah. Balik terus, Bayatul Akhir tu pun masuk rumah Osman lalu. Exit tu tu discuss. Osman pun terkejut. Apa perlu buat? Panggil sahabat Muhajirin,
lepas tu panggil Ansar, lepas tu dikali-kali sampailah keluar sepakat mengatakan kita kena tulis Quran semula. Kita kena tulis Quran semula. Jadi Quran lama orang-orang persendirian tulis ni kita kena musnahkan. Jadi Osman pun keluar arahan, hantar sahabat pergi kampung, pergi pekan, pergi mana, buat isytihar. Siapa yang ada simpan Quran kat rumah, hantar kat KDN. KDN akan lupuskan. KDN Osman punya lah. Masa saya hantar-hantar, pum bakar. Parti pembangkang kata, apalah khalifah bakar Quran ni. Dia pun jadi isu situ masa tu. Orang ambil kesempatan. Sebab Osman kan ramai musuh politik. Osman bakar Quran ni ke khalifah. Macam mana ni? Sampai Osman pun sedih pula, orang ramai yang serang dia. Dia pun hantar pula para sahabat. Sampai ke Yaman hantar. Terang pula. TV 3 keluar, TV 2, TV 1 habis keluar. Kami bakar ni kerana gini. Contoh lah ni. Kan? Jadi Allah menjaga Quran tu untuk kekal. Setiap kali ada masalah, ada selesai. Sampailah zaman kita ni establish. Setakat ni nampak macam tak ada masalah lah. Tuhan jaga. Walaupun dari sudut kerajaan tak? Walaupun dari sudut kerajaan umat Islam hari ni taklah warak sangat, nampak tak? Benda-benda banyak benda yang mereka patut boleh buat, tak buat. Tapi bab jaga Quran semua sensitif. Kalau kita nak tulis Quran sendiri, kita kena minta dengan KDN, kena minta dengan JAKIM, Kementerian Perdagangan. Kena luluh 3 ni baru boleh keluar Quran. Kalau tidak, saya tak tahu lah berapa ribu denda sebiji kalau dia dapati jual Quran tidak ada KDN. Memang kau lah kenanya. Kena 5 naskah memang tergolek dah. Kan? Nak jaga bahawa memang betul. Sebab bila kita hantar, kita tulis Quran cukup satu ni, kita akan hantar bayar yuran untuk cek 300 lebih. Kemudian dia akan cek ni berapa. Sebab tu kalau kita buka Quran yang cetak di Malaysia ni, belakang dia tu ada 30 orang panel yang cek Quran gitu. Tuhan jaga. Benda lain tak berapa sungguh mana, tapi bab jaga Quran ni memang jadi sungguh. Gitu. Tuhan buat manusia jadi gitu. Macam ginilah Tuhan nak suruh orang suka pergi ke Mekah. Automatik orang balik Mekah gila nak pergi balik lah. Automatik. Nak kata tengok je Mekah, Allah rasa nak balik. Tak kira lah siapa. Daripada orang warak tu lebay sampailah penyanyi. Balik Mekah rasa nak pergi balik. Sebab apa? Hati tu milik Allah. Allah nak suruh suka. Ikut aku nak suruh dia jadi suka. Jadi suka. Saya tak pernah jumpa lagi orang kata lepas balik Mekah, nyesal aku pergi, tak nak pergi lah. Tak jumpa lagi lah setakat ni. Walaupun tak warak macam mana, nak pergi. Yang Quran ni Allah pelihara, kekal. Macam mana? Tu cara dia. Mudah. Dengan cara mudah. Bahasa Arab sebenarnya bahasa yang sangat mudah. Sebab dia ada intonasi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca macam tu. Kalau tak percaya, tuan-tuan nak beromoh sikit, cuba ingat balik lagu zaman kecil dulu. Automatik mari kan. Tepuk amai-amai. Mari, boleh sambung. Bangau, sampai habis boleh. Sebab apa? Sebab ada ni. Tapi cuba hafal cerita surat khabar. Hak baca semalam tak ingat ada hari ni. Sebab dia jadi fakta. Ayat dia beku gitu. Dia tak. Jadi Quran ni sebab itulah dia. Dari sudut tulisan. Tulisan bahasa Arab ni tak macam tulisan Latin. Tulisan Latin ni dia banyak shape. Huruf besar macam mana? Suruh budak darjah dari ni lah umur 5 tahun baru nak belajar tu, suruh tulis A dengan alif dengan ba. Mana dia cepat pandai? Mesti cepat pandai alif dengan ba. Sebab alif ni zoom. Sambil-sambil dia nak rebah tu, tertulis dah alif. Benarnya tak nak tulis tapi betul ni. Betul lah dia. Macam 4 belalang kan tak? Salah tafsir pun kira betul. Lepas tu ba, zoom gitu, ba. Ni B, susah. Ni kajian menunjukkan benda-benda yang macam tu dia
Tengok Allah buat benda macam tu pun Tuhan sampai, maknanya Tuhan ambil kira tu. Kajian terhadap tulisan Quran, bunyi Quran, semua tu bukan saja dia ada sebab-sebab dia. Sebab itulah dia tu intonasi dia. Orang tak faham boleh nangis dengan Quran contohnya, tapi taklah menangis macam orang faham kan. Ada orang pergi Mekah, Tok Imam Masjidil Haram baca Quran, dia nangis. Dia duduk tepi member dia. Waktu member dia tanya, lepas semayang tu lah, oh terror nangis dia tu orang baca Quran. Aku ingat kampung dia dah. Dia nangis ingat kampung, bukan faham. Ada juga macam tu. Disebabkan Quran ni sentiasa diawasi, maka dia tak ada kesilapan. Kesilapan tulis tak ada. Tapi satu kesilapan lagi yang tak perlu manusia awasi ialah Quran tu sendiri tidak ada kesilapan fakta. Walaupun fakta tu fakta baru ke fakta lama tak kira, dia tak ada kesilapan. Sebab itulah sesuatu yang berlawanan dengan realiti, maknanya memang realitinya dah tak boleh nak ditakwil lagi. Contohnya bumi bulat misalnya kata. Tapi bila Quran kata wal ardu bisata, dan bumi itu hamparan, maka kita tak boleh faham bumi itu hamparan macam ni sampai padahal tak boleh. Sebab bahasa Arab tu sendiri dia ada keanjalan. Mana kita kena faham, maknanya kita automatik kita kena tahu bahawa yang dimaksudkan bumi hamparan tu ialah bumi seperti hamparan. Bahasa Arab ni dia boleh faham macam tu. Dia buang seperti tu. Macam tu. Dan dia tak letak di tempat tak boleh buang. Kita insya-Allah ni. Saya tambah sikit lah. Mula lewat ni. Okey, membaca Quran mendapat pahala yang berganda, dia kira ibadat. Kalau kita baca hadis sendiri pun kita tak kira ibadat baca hadis. Membaca tu benda baik ni semua dapat pahala, tapi tidak dikira ibadah secara berasingan. Kalau kita bagi ibadat ni pada dua jenis. Satu ibadat umum, kita buat benda baik semua dapat pahala, tapi itu ibadat umum. Ibadat khas ni ialah seperti semayang, berdoa, dan salah satunya baca Quran. Sehingga membacanya tu dikira satu ibadat. Yang menariknya ialah kesan kerohanian dalam membaca Quran. Yang kata tadi tu joke aja sebenarnya. Orang baca Quran ni tak faham pun ada ketenangan. Tak faham, tapi ketenangan dia mungkin berapa? 5 gram je lah. Kalau hak faham ni 3 kilo, dia dah boleh 5 gram. Okey dah, pada tak faham langsung cuba baca surat khabar Cina, tak faham, nanti tengok macam mana. Lepas tu suruh cerita, tak boleh cerita apa. Mana boleh cerita? Menguatkan iman. Membaca Quran ni menguatkan iman. Faham ke tak faham? Kesan-kesan yang kita dapat menghilangkan kesedihan, kemurungan, apa ni, dia mengembirakan kita. Sebab tu Quran ni adalah ubat kepada jiwa kita. Secara semula jadi orang Islam seluruh dunia ni bila dia baca Quran dia akan dapat. Cuma kalau kita nak dapat banyak, kita kena faham. Bila kita faham, kita dapat banyak. Tapi bila kita bukan sekadar faham secara ni, kita faham mendalam, iaitu kita mengkaji, tahap yang kita dapat tu lagi banyak. Sebab tu Tuhan kata innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada hamba Allah itu ialah para ulama. Iaitu orang ni makin mendalam ilmu dia, semakinlah dia mencapai tahap ketakwaan yang lebih mendalam. Macam kita tengok laut lah kan. Kita pergi pantai, kita tengok laut. Kalau orang tu ilmu dia tak ada langsung ilmu dia. Dia pandai tengok laut tu, air ombak benda nampak je. Lepas tu laut tu luah. Subhanallah, luahnya laut. Setakat tu je ketakwaan dan ilmu dia. Kan? Tapi kalau nelayan yang biasa menyelam, subhanallah. Sebab apa? Dia dapat imagine laut ni nampak je macam ni, dalam macam-macam. Siap boleh kejar ikan lagi. Kan? Ada ikan warna ni. Tapi kalau orang tu pakar tentang laut ni, ilmu apa orang panggil tak tahulah.
Kan? Ya? Macam pakar-pakar dalam National Geographic, dalam Discovery Channel apa semua ni, dia ada pakar dia. Dia tengok laut, dia boleh imagine. Macam-macam dia imagine. Antaranya dia imagine apa? Contohnya lah, ada satu kontrak cari kapal tenggelam. Dia tengok laut. Dia boleh kaya dah. Ui, berapa ratus kapal dah tenggelam kat sini dia. Berapa kalau aku jumpa lah makuk-makuk Cina tenggelam dulu, kaya aku. Apa? Maknanya berdasarkan ilmu masing-masing. Orang kampung biasa baca Quran gitu, dapat sikit ya. Tuk lebay baca. Orang faham makna baca. Ulama baca mendalam. Yang tu yang baca pendek ya, tapi kesan dia besar. Wal asr innal insana lafi khusr. Ahli bahasa baca macam mana dia punya kefahaman. Sebab itulah orang Arab jahiliah bila dia baca Quran, masa zaman Nabi duduk berdakwah ni, bila mereka dengar Al-Quran, mereka tak terkebir-kebir orang panggil. Orang Kelantan panggil telopong, orang panggil. Dia itu sebab apa? Orang Arab di zaman jahiliah dan zaman awal Islam ni, mereka tidak ada tamadun dari sudut bangunan tinggi apa semua, tak ni. Tetapi mereka mempunyai tamadun sastra yang tinggi. Mereka boleh bersyair dengan bahasa-bahasa yang cantik, dan syair-syair yang hebat-hebat ni disangkut, ditampal di Kaabah. Ada 7 syair yang disangkut, diletak, digantung di Kaabah. Dia panggil Mu'allaqatus Sab'. Mu'allaqatus Sab' ni ialah syair-syair yang 7 syair yang hebat yang digantung di dinding Kaabah. Bila orang mari buat haji, orang akan baca syair tu. Kan? Tapi bila dengar Quran, terduduk belakang. Kan? Sebab itu dalam satu peristiwa, siapa nama tu, dia bila dia dengar Quran, bila dia dengar Nabi baca Quran, dia kata innalahu la halawah. Quran ni sangat manis. Bila dibaca, rasa kemanisan dia. Wa inna alaihi la talawah. Rasa ada satu ketenangan yang tak boleh dibayangkan. Wa ma huwa biqauli bashar. Dan ini aku garanti, ni bukan kata-kata manusia. Sastrawan, Samad Said kata macam kan. Dia sastrawan akui benda tu. Ini kehebatan bahasa, kesan kerohanian dan kedinamikan yang menjadi panduan sepanjang zaman, ilmunya yang tidak habis. Ilmu Quran ni tuan-tuan adalah seperti air laut. Kita baca Quran peringkat baca saja. Tapi bila kita terdedah kepada baca Quran di peringkat mengkaji, kita akan terduduk. Sebab apa? Kita dapati bahawa ilmu Quran ini dia mengikut zaman. Setiap zaman tu dia akan memberikan mukjizat tersendiri. Sebab apa? Sebab Al-Quran, kalau sekiranya Nabi Musa mukjizat dia ialah tongkat, tapi mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar ialah Al-Quran. Bila zaman berubah, Al-Quran bagi mukjizat baru. Bila zaman berubah, ada mukjizat baru. Zaman orang sastra tinggi, tengok bahasa Al-Quran. Sebab tu Tuhan cabar orang cipta Al-Quran. Kan? In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau kamu betul tak percaya Quran tu daripada Allah, mudah je. Kamu buat serupa dengan Quran satu surah. Jangan buat panjang, buat satu surah ya. Satu surah terpanjang ialah 3 ayat ya. Tak boleh nak buat 3 ayat. Okey. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kamu jangan buat seorang, payah buat seorang. Kamu cari pembantu-pembantu selain daripada Allah, kamu carilah siapa dia pun. Terbuka. Kamu cari seramai mana pun. Suruh 3 ayat sampai sekarang 1400 tahun lagi tak boleh. Dah 1400 tahun lebih hanya untuk lawan 3 ayat tak dapat. Ini. Tetapi berpindahnya zaman, manusia tak erti bahasa Arab. Orang Arab sekarang lebih kurang kita. Elok sikit pada kita lah sebab bahasa dia. Dia surface dia faham. Tetapi mendalam dia tak faham dah. Dia kena belajar, dia kena jadi ulama' dulu baru faham.
Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin, hak biasa gitu, dia faham. Tapi makna mendalam tak faham. Kan? Lalu berubahlah. Tuhan nak tunjuk mukjizat Quran ni dalam bidang lain pula. Sampailah zaman kita ni, manusia berkiblatkan kepada sains dan teknologi. Manusia berkiblatkan kepada ilmu. Zaman kita ni zaman ledakan ilmu. Orang jumpa benda-benda yang tak pernah jumpa zaman dulu. Kan? Lalu bila baca Quran, terduduk pula saintis kita. Apa? Aku baru duk jumpa, ingatkan hebat ni. Ada di kalangannya telah diberitahu oleh Quran berzaman-zaman dah. Contohnya, kita kata antaranya ayat wasyamsu tajri li mustaqarril laha, kan? Sebab tu bila pertama kali buku sains Al-Quran ni ditulis dalam bahasa Arab, antara buku yang pertama saya baca ialah Az-Zandani, seorang ulama dari Yaman. Dia tulis kitab At-Tauhid, kitab Tauhid, tetapi dalam tu penuh dengan penemuan sains. Dia namakan dia kitab Tauhid. Sebab apa? Sebab inilah bukti kepada orang zaman kita Quran ni benar. Selalu dia pun bagi tahu. Ulama sains, ahli sains kata ni, Quran dah bagi tahu ayat ni. Kata ni, ni bagi tahu. Bukan semuanya bila nak belajar sains, okey, tak payah pergi sekolah, kita baca Quran je. Bukan. Kan? Quran tu bukan kitab sains, tapi banyak penemuan yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kita kata wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu bergerak di atas tempatnya, dan itulah ketentuan daripada Allah yang Maha Berkuasa. Dulu kita belajar matahari, bumi mengelilingi matahari, matahari tak bergerak. Jadi berlawananlah dengan Quran ni. Bila nak sesuai tak dapat, sains dia mengkaji lah, barulah jumpa rupanya matahari pun bergerak di atas tempatnya, ada orbit dia juga matahari. Jadi barulah kita dapat faham, rupanya objek di angkasa lepas dia tidak bergerak secara pusingan tepat, kan? Macam bumi bergerak mengelilingi matahari, dia gerak gitu, kan? Ni bulan bergerak mengelilingi bumi. Jadi kalau bulan tu bergerak pusing tepat, bumi tak ke mana, dia duduk musim sini lagi. Apa gelak ni? 3 bulan dah gelak. Entah dia duduk musim tepat tu lah, sampai sini baru dah jumpa pula. Tak jadi lah gitu. Jadi dia kena kejar lah bulan ni, dia kena kejar. Rupanya bukan gini saja. Sebab apa? Sebab matahari ni pun bergerak. Jadi pusingan bulan tu, pusingan bumi pun dia kena ikut pergerakan matahari. Sebab matahari pun bergerak. Kalau tidak, dia duduk musim-musim gelap kita, mati habis sejuk. Tak boleh. Jadi bayangkan pergerakan dia tu macam apa orang panggil, macam spring tu lah, kan? Dia macam tu, dia bergerak je. Bayangkan bilion-bilion objek bergerak macam tu. Dan bila ahli sains kaji lagi lah, orang zaman dulu dia ingatkan bintang ni maknanya satu objek yang jauh daripada bumi. Itu je, orang tak tahu jauh mana, kan? Tapi Quran dia bagi isyarat. Dia kata apa? Quran kata fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah dengan tempat bintang. Zaman dulu mungkin orang baca ni mungkin ada tafsiran dia sendiri, ataupun orang tak berapa jelas apa macam ni. Zaman kita ni bawa apa? Tempat bintang. Sebab apa? Sebab jarak antara bintang dengan bumi ni terlalu jauh. Tuan-tuan tahu, kan? Melibatkan ratus tahun perjalanan cahaya. Kalau kita ada satu roket yang boleh bergerak 300,000 kilometer satu saat, kita akan sampai ke bintang tu, satu bintang tu mungkin umur dia, masa dia 100 tahun lagi. Sebab dia bergerak kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya lebih kurang 300,000 kilometer satu saat. Kalau dia pergi zoom macam tu, macam cahaya tu, dia akan sampai 100 tahun pada satu bintang. Lepas tu bintang hak 200 tahun nak sampai bila? Bintang hak 300 tahun nak sampai bila?
Jadi cahaya tu sebenarnya bergerak jauh lagi. Kita nampak. Berkemungkinan cahaya yang bintang yang kita nampak lepas kita semayang ni, kita pergi tengok. Berkemungkinan bintang yang kita tengok tu sebenarnya telah hancur. Meletup. Sebab bintang ni dia macam kita juga, dia ada umur. Bezanya dia tak ada surat beranak, kita ada surat beranak tu je. Kan? Bintang ni dia umur berapa bilion tahun pun, lepas tu pum dia meletup. Habis. Umur mati dia. Macam kita. Sebab tu matahari pun kiamat juga. Sebab apa? Binatang matahari pun benda yang sama. Jadi matahari umur dia lebih kurang mengikut andaian. Tapi andaian yang agak ni umur dia lebih kurang 5 bilion tahun. Bumi ni umur dia lebih kurang 3 bilion tahun. Itu andaian-andaian dari sudut saintifik. Kalau kita tengok. Satu lagi. Sebab itulah Allah kata, aku bersumpah dengan tempat bintang. Satu lagi, kadang-kadang Tuhan tidak memberitahu sesuatu. Sebab apa? Agama lain memberitahu. Tiba-tiba yang diberitahu tu salah. Jadi pecah temelang orang panggil. Dulu orang tak tahu. Sekarang baru orang tahu. Pecah temelang. Macam mana? Agama Kristian, dalam agama dia, bumi ni berumur 6,000 tahun. 6,000. Kalau orang belajar sejarah, kena ludah atas muka. 6,000. Sebab apa? Iyalah, bukankah hutan hujan Khatul Istiwa di negara kita ni, dia berumur 100 juta tahun. Awak kata 6,000, pecah perut ahli sains gelak agak awak. Kan? Siapa kata ni? Orang Kristian. Islam tak cerita. Nah, tengok tak? Islam tak bagi tahu apa. Yang buat teori 6,000. Sebab itulah ahli sains di awal kebangkitan Eropah, antara mereka kena bunuh. Sebab apa? Melanggar 6,000 tahun ni. Murtad hukum bunuh dia ada. Ambil nak. Islam tak ada, dia tak bagi tahu. Benda yang Islam tak bagi tahu, kaji lagi lah. Nampak tak di situ? Dia tak bagi tahu tu pun satu. Di zaman manusia tak tahu apa itu bulan dan bintang. Sebab tu Tuhan kata, Nabi kata, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Tengok hikmat Tuhan bagi tahu. Bila orang tanya, wahai Muhammad, antaranya soalan daripada orang bukan Islam dan soalan daripada orang Islam sendiri bermain di fikiran dia. Orang bertanya Nabi tentang bulan. Masalah orang zaman dulu ni, dia tak tahu sebab apa bulan ni. Satu hari bulan kecil je. 2 hari bulan besar. Lepas tu kecil balik. Sebab tu orang tua dulu, dia kata hantu makan. Sebab bagi dia terlalu pelik. Benda yang ada tempat yang sama, boleh jadi kecil, besar. Ini tak ada benda lain ni, mesti hantu ni. Dia benda tak tahu, orang akan anggap hantu. Macam zaman dulu lah, kalau cerita bak harimau penuh dengan hantu ya zaman dulu. Sebab orang zaman dulu, yang dia ada kerih tumpul je. Baru nak keluar kerih, harimau dah terekam. Oh, banyak penunggu lah, harimau ni jangan sebut lah, macam-macam. Saya duduk kampung zaman dulu 1,001 ketua. Kalau bak harimau. Bila manusia maju, duduk dalam zoo negara tahun-tahun, tak boleh keluar seekor habuk harimau tu. Tak lagi makan, mati gitu je. Tak ada kuasa langsung. Nampak tak? Bila manusia tak faham, dia letak andaian. Dan bila dia tak ada iman, andaian dia tu merapu. Sebab tu bila berlakunya gerhana bulan, orang zaman dulu ada setengah-setengah tempat, dia jadi kalut. Andaian dia hantu. Jadi dia kata apa? Hantu telan bulan. Jadi kita kena buat riuh supaya hantu tu lari, dia buang balik bulan yang telah ditelan. Dia pun ambil tank kosong keluar pergi jalan. Pum. Kalau kita tengok balik perbuatan tu, dia tu bengong lah buat-buat ni. Islam, dia tak bagi orang buat macam tu. Iaitu tak ada kuasa kecuali Allah. Jangan takut kepada kecuali Allah. Tapi dia tak terang detail. Sebab apa? Kalau Tuhan terang detail, nanti orang tak percaya kat Quran zaman tu. Nampak tak hikmat dia? Kalau Tuhan terang detail, sebenarnya bumi ini bulat. Dia mengelilingi matahari. Mampu habis. Kafir habis. Sebab apa? Gila bumi bulat. Aku duduk sini tak pernah rasa nak tergelincir pun.
nak tak ada. Orang tu ingat bumi berapa, baru zaman kita je orang tahunya pun bumi ni bulat. Tak berapa ratus tahun baru, tak lama. Kan? Betapa hikmatnya Quran. Bila dia tak menerangkan sesuatu, ada benda sebab dia. Bila dia menerangkan secara berhemah supaya orang zaman dulu tidak terkejut dan menafikan benda tu. Itu sebabnya Quran tidak jelaskan secara spesifik. Kalau dia buat bab pada menyatakan bumi ini bulat, habis. Jadi satu masalah pula bagi Nabi nak terang, nak buktikan bulat macam mana, dia pun tak pernah pergi. Jadi dia tak boleh. Jadi dia buat macam tu. Ilmu Quran tidak akan tamat. Bila manusia melalui lagi zaman-zaman sampai zaman kita ni, orang meninggalkan hukum Allah. Tuhan kata kalau orang curi kena potong tangan, kalau orang zina kena sebat. Kalau hukum hudud tu tiba-tiba tak ada negara buat, apa terjadi pada manusia? Perompak jadi ramai tak? Betul tak? Perompak ramai betul dah zaman sekarang ni. Letak motor hilang, letak kereta hilang. Lepas tu ingat kan kita di kawasan KL, kawasan bandar ni, balik kampung, orang kampung keluar rumah nak ambil serai pun parang atas tengkuk. Sebab orang kampung sebelah saya ni kan suka pakai emas banyak kan, baru nak ambil serai ni orang tak tanam 3 km dari rumah, orang tanam tepi rumah je, keluar nak ambil tepi rumah, parang atas tengkuk. Berapa? Perompak ramai. Tanya kawan yang duduk di Eropah, di Amerika, dia kata Amerika jangan, tengah bayang pokok pun ada parang. Contohnya tak pantang gelap sikit ada perompak. Sebab apa ni? Sebab kamu meninggalkan hukum Allah. Orang jadi tak kisah dengan hukum selain daripada Allah. Lagi kamu tak balik pada hukum Allah, kamu tanggunglah masalah tu. Mampulah kamu. Rumah duduk tidur naik perompak kan. Ramai mana kawan-kawan kita dengar. Kena perompak. Ada seorang tu, dia ni orang masjid tapi cukup anti dengan hukum hudud. Saya kenal jugalah, dia memang anti. Kalau sebut hukum hudud, kalau ustaz sebut hukum hudud memang tak boleh mengajar dia, sebab dia pengurusi masjid. Kelakar juga dia ni. Dia memang pengurusi masjid tapi tak suka hukum hudud. Saya pun tak cakap sangatlah. Cuma satu kali tu rumah dia masuk perompak. Masuk perompak kena parang kat tengkok, lepas tu kena ikat mata, mulut apa semua, laki bini anak. Emas kena kebah habis, esok nak pergi kenduri. Lepas tu baru jumpa. Tanya mana Haji? Dengar cerita tak elok. Dia kata kalau dapat nak cincang dia kata. Saya kata Islam suruh curi potong tangan, Haji nak kena cincang tu. Tangan kena kat dia baru dia rasa pula tak? Masa tak kena kat dia, apa hukum hudud manusia. Tuhan tak kira atas kan tak? Allah nak menyelesaikan masalah manusia. Hari ni baca surat khabar apa, jumpa mayat bayi terapung lah dengan tali pusat. Orang putih dah puluh-puluh tahun dah masalah ni, 50-60 tahun lepas mereka dah pening kepala tak boleh selesai kan. Budak umur 12 tahun mengandung di Amerika, biasa pergi sekolah. Lepas tu bila anak dia mengandung, baru dia menyesal, celakalah siapa punya angkara macam mana dah benda ni, kamu yang mengaku benda tu. Jadi seks bebas ni. Sebab tu Islam dia ada hukum dia, kamu langgar, kamu sengsara. Nak selesai masalah ni, kamu kena balik pada hukum Allah. Kalau tidak jangan haraplah. Itu mukjizat undang-undang dia panggil. Bila manusia tahu, bila manusia rasa dia hebat, tinggal hukum Allah, rasa macam tak ada apa, tanggung diri. Dan begitulah lagi manusia ni akan menemui keagungan Al-Quran dan kebesaran dia dalam hidup kita setiap hari. Kita akan jumpa. Sebab itu kita kena dekat dengan Al-Quran. Kita orang Islam ni kena menjadi orang yang dekat. Oleh itu, kewajipan kita terhadap Al-Quran ni ada dia punya ni. Mula-mula kena percaya. Kalau orang tu tak percaya kat Quran, bukan orang Islam. Memang dah boleh buat keputusan, tak payah saya nak pergi tanya ustaz saya dulu, tak payah. Dia kata saya semua saya percaya, Quran je saya tak beriman. Kafir lah awak. Gitu je. Maknanya bukan orang Islam. Walaupun bila orang tu nak masuk Islam, dia beriman pada Allah, beriman pada Rasul, Islam terimalah. Lepas tu rukun iman. Percaya kepada Rasul menyebabkan kita kena percaya kepada Quran, sebab Rasul yang bawa Quran. Nampak tak? Jadi pertama sekali percaya. Tak ada pengecualian dalam percaya ni, tak ada ni.
Tak ada kompromi pada percaya. Sebab percaya ni dia tak perlu ambil masa kan. Tak ada modal lah tu. Percaya, mari RM50. Tak ada. Percaya lagi ya. Kalau nak semayang, macam mana nak semayang Ustaz? Kan ada tu masa. Jadi kena belajar dulu apa. Lain. Ni percaya. Okey. Dan kewajipan baca. Untuk orang level biasa ni tak ada pengecualian lah, kena baca lah Quran. Kemudian mendalam sikit, faham. Tu banyak dah sangkut tu orang kita kan. Banyak dah sangkut. Saya tak faham Ustaz. Saya nak faham tapi tak faham-faham. Lama dah tak faham. Jadi masalah. Sebab apa orang Melayu mengkaji, menganalisis. Tu tak boleh lah orang biasa nak analisis macam mana. Faham pun tak. Dan mengamal ni sebenarnya kita dah amalkan. Mengamal ni sebenarnya dia boleh jadi lepas baca, lepas faham, tapi ni di peringkat yang idealnya ialah sepatutnya manusia ni macam ni. Mengamal ni lepas dia kaji, lepas dia ni. Tetapi disebabkan kita nak tunggu kaji sendiri tak, nak tunggu faham tak, maka kita amal apa yang disimpulkan oleh para ulama. Kita taklid. Ini alternatif saja sebenarnya, tapi dibenarkanlah. Okey. Di mana saya perlu bermula? Kita nak tutup kita punya ceramah ni, iaitu di mana kita perlu bermula. Kita bincang bab Al-Quran ni hebat macam mana pun, kalau kita tak ada dalam benda ni, kita tak ada guna. Itu saya punya. Kita nak peringkat percaya, insya-Allah. Tapi ada juga contohnya, sebab apa ada setengah ulama dia keluar dalam YouTube, dia mengkafirkan Gaddafi. Sebelum Gaddafi mati tu dia kafir. Lepas mati tak ada guna dah. Sebab Gaddafi ni dia tak percaya semua Quran. Macam mana cara dia tak percaya? Dia tak percaya qul huwallahu ahad. Dia tak percaya qul tu, dia kata ngaruk dia dah. Sebab apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Jadi dia kata, mu nak kata, nak ajar kat siapa lagi? Kamu sendiri nak baca huwallahu ahad tu. Apa nak baca qul huwallahu lagi? Dia tak tahu Quran ni ialah daripada Allah. Allah suruh baca macam tu, kena baca gitulah. Tapi tak pelik qul huwallahu, iaitu dia menceritakan situasi Allah Subhanahu Taala menyuruh Nabi Muhammad membaca qul huwallahu ahad. Jadi benda tu boleh faham, tapi dia degil, dia tak nak baca. Dia baca huwallahu ahad lagi. Satu perkataan tak percaya. Mana boleh tak percaya satu perkataan? Itu Quran juga. Setengah ulama menerangkan dengan jelas bahawa Datuk ni memang kalau percaya tambahan pun tak boleh juga, macam orang Syiah. Sebab apa? Syiah ni kebanyakannya kafir. Kebanyakan kalau Syiah yang jenis lahir mak ayah Syiah dia pun tak tahu apa, terawang-awangan Islam, dia percaya benda-benda basic. Contohnya beriman dengan Nabi Muhammad, dengan la ilaha illallah, lepas tu percaya kepada Quran. Dia pun ingat Quran kita tu Quran dia. Yang tu ulama taklah mengkafirkan. Tapi kalau Syiah yang menganggap sebenarnya Quran yang kita baca hari ni tak cukup lagi 2 juzuk, ada 2 juzuk tertinggal, duduk dengan syekh dia, dengan imam dia, tu confirm kafir. Tak payah tanya ustaz, tak payah ambil fatwa tu. Tu memang orang yang tak percaya Quran ni, orang yang beriman Quran yang ada sekarang ni tak cukup, cacat iman dia bukan orang Islam. Sensitif Quran ni lah. Dan dia tu menjadi kayu ukur Quran. Benda yang kalau hadis susah. Sebab hadis ni ada hadis sahih, ada hadis dhaif, hadis hasan, ada hasan li zatihi, hasan li ghairihi, ada macam-macam. Nak pandai hadis ni, kalau syarat buat hadis macam tu, memang masuk neraka habis geng-geng kita ni. Memang susah hadis ni. Sahih Bukhari yang dikatakan kitab paling sahih selepas Al-Quran. Dalam orang Islam punya kitab, Sahih Bukhari adalah kitab paling sahih. Tetapi kita percaya tak bahawa di dalam hadis Sahih Bukhari tu 130 lebih hadis yang ditolak oleh sebahagian ulama. Maknanya perbincangan dia bukan semudah itu. Quran ni tak ada tuan-tuan. Quran banyak tu, tak kurang tak tambah, yang tu je. Dia dah Tuhan jadikan rujukan asas pertama kita macam tu. Siap lah. Faham, kaji, amal. Di mana saya perlu bermula? Kita kalau boleh peringkat
peringkat percaya memang alhamdulillah dah. Kalau kita boleh peringkat baca, saya rasa dari sudut baca ni orang Malaysia baca Quran. Tapi orang Malaysia ni ada beberapa masalah. Pertama, dia menganggap baca Quran ni kerja budak-budak. Terutamanya kalau kat kampung. Anak ngaji Quran, ayah baca surat khabar. Dia apa? Dia tengok anak dia baca. Bapa, oh, tak habis lagi baca Quran. Tak lagi. Tamat dia dah. Bapa bila tamat tu tutup tak buka dah. Bak ayah pun gitu. Jadi dia anggap masa budak-budak je kita baca Quran ni. Tua tak payah dah. Jadi dia tak baca Quran. Ini sebahagian orang. Ataupun dia anggap kerja orang perempuan baca Quran. Sebab tu kalau buat kelas Quran, mesti ramai orang perempuan mari. Orang lelaki nak harap mari. Jangan harap tak mari. Kalau mari pun malu. Aku ni macam pondan mari kelas Quran. Apa? Orang perempuan ke belajar Quran ni? Orang lelaki dia nak belajar Quran, dia tak belajar ni di Subang Bistari ni. Dia pergi belajar pada baru bangi tu. Apa? Oh malu. Oh, orang tahu aku tak ada. Orang perempuan tak. Orang perempuan dia tak apa. Dia tak tahu. Tak pandai belajar. Orang lelaki tak. Tak percaya tanya ustaz orang mana mari belajar dengan dia ngaji. Orang ujung dunia nak mari belajar sini. Ni sini pergi ujung dunia tu. Tapi tak apa juga dia pergi kan. Hak yang banyaknya dia buat tahu dia relax. Kan? Jadi kebolehan membaca ni, dulu saya tak cakap benda ni, saya anggap benda ni benda ringan. Tapi baru ni balik saya mula bercakap ni lepas raya puasa baru. Saya mula kumpul maklumat tentang baca Quran. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya balik hari raya baru ni saya terkejut dengan situasi orang tua. Ada dua situasi. Saya pergi ziarah keluarga-keluarga banyak. Balik jalan-jalan ni balik. Ada dua situasi. Pertama, orang tua tak boleh gerak mana, nak pergi main bola tak larat dah, nak pergi pasar tak larat, duduk rumah. Ada satu situasi orang tua ni dia boleh baca Quran. Kita tengok hidup dia, kita rasa sebab apa? Ada benda dia buat saat-saat akhir dia nak berjumpa Allah, dia baca Quran, duduk saja letih dia letak dulu, cakap dengan kita, duduk sebentar baca Quran. Maknanya paling tidak inilah saat orang tu tak ada pilihan lain kecuali nak baca Quran. Satu situasi lagi, nak chatting tak ada siapa nak layan dah. Mau berapa pakcik? Saya 99 tahun. Ni saya dah. Tak apa dah pakcik, saya sibuk. Kawan tu kata. Tak ada, nak mengorak pun tak ada orang layan dah. Kan? Kecuali awak siapa? Saya nak bagi duit. Saya ada kan. Kalau kata macam tu, ada. Tapi tak boleh baca Quran. Saya tengok situasi ni, saya kata Allah kesiannya. Apa yang dia buat? Dia duduk bertasbih kat rumah. Tapi bertasbih dengan remote Astro. Anak dia beli Astro. Sebab apa? Malah nak layan. Kalau tidak membebel sangat. Ya tak ya? Ya ambil tengok Astro ni daripada pagi sampai pagi esok. Dia pun nak baca Quran tak boleh. Dia main Astro tu. Tengok ni. Setakat tengok lah. Buruknya orang tak baca Quran ni nampak sangat bila kita berumur. Masa muda ni tak apa. Tak nampak. Tak apa tu. Bukan elok di sisi Allah. Tapi tak terbuka pekung orang panggil. Sebab apa? Pergi main bola, gini. Ni chatting pun ramai nak layan. Tulis benda mengarut pun like 1000. Ni ada lah. Nampak ceria hidup. Tapi kalau tua tuan-tuan, ini cabaran. Saya rasa, masyarakat aku ni tak boleh baca Quran rupanya. Saya terpaksa turun. Saya sebelum ni tak pernah cakap benda-benda basic macam ni. Saya cakap pemikiran Kupah ni, pemikiran Al-Ghazali pun. Rasa tak boleh ni rasa ni. Kena turun juga jarang-jarang ke peringkat semua orang. Ni bukan masalah. Kadang-kadang baca Quran ni tuan-tuan, bukan ni. Kalau jadi ustaz dah pun kadang-kadang tak ada masa nak baca Quran. Kalau tidak ada kekuatan. Sebab apa? Ceramah balik letih tidur. Ceramah balik letih. Esok buka mata Ahad ceramah lagi. Balik letih tidur. Tengok 3 bulan tak baca Quran. Macam mana ni? Kan? Jadi kelalaian tu berlaku pada siapa saja. Oleh itu, bagaimana cara membaca? Saya nak selesai. Saya ambil lagi 5 minit. Sudah lewat sikit malam ni. Siapa ada kerja, apa dia boleh. Nabi kata jangan seseorang itu membaca kurang dari 3 hari. Nasib baik Nabi larang tak? Jangan khatam kurang daripada 3 hari Quran.
Oh, asyik baik tu Nabi larang. Tidak 2 hari khatam dah. Kan? Ada orang komen saya bagi kuliah ni, dia kata apa? Kalau tak ada ustaz tak letak hadis ni pun tak terjejah saya, dia kata. Sebab 2 hari, jangan khatam kurang daripada 2 hari. Memang saya tak terintah nak khatam dulu pada 2 hari, dia kata. Tempoh maksima pula. Abdullah bin Amr bin Al-As pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa lamakah Quran itu dibaca? Dia tanya. Nabi jawab 40 hari. Maknanya khatamlah Quran ni kalau boleh dalam masa 40 hari. Saya ustaz umur 40 dah tak khatam lagi. Jadi macam mana ni? Para sahabat menganggap orang yang khatam Quran lebih pada 40 hari adalah orang yang lalai. Kalau 40 tahun orang tak panggil lalai, orang panggil sesat berat-berat orang panggil. Tapi taklah menjadi wajib ke apa, tak ada. Ini tetap sunat. Saya taklah nak menakut-nakutkan tuan-tuan. Tapi nak katanya ini je standard ISO dia ni lah. Kan? Maknanya lebih kurang tu lah kita cari. Kalau paling-paling lewat pun adalah dalam setahun tu. Tapi jangan percaya dengan khatam yang masjid ni. Khatam masjid ni lebih pada nak motivasi orang baca Quran. Tapi dia bukan khatam. Sebab dia bagi ambil 2 muka, ambil 2 muka. Ni taman ni ambil 2 juzuk, taman ni ambil 2 juzuk. Lepas tu dia khatam mana? Nasi biryani tu kan khatam. Baca tak khatam juga. Tapi itu bukan khatam sebenarnya. Itu nak menggalakkan orang baca Quran. Sebab kalau tak buat macam tu, yang tu pun tak baca. Jadi sebenarnya bukan khatam ni bila kita baca sendiri ataupun kita dengar orang baca. Itu baru kita khatam. Satu masalah orang Malaysia ni, dia terlalu berharap dengan surah Yasin. Boleh baca surah Yasin tu, surah lain tak erti nak baca. Sebab apa? Fokus surah Yasin sangat. Kita kata bukan, kita kena baca belakang. Surah Yasin tu nak baca pergi lah. Tapi yang tak baca surah lain tu yang salah. Jadi kita kena tingkatkan rancangan. Macam mana kita nak rancang? Ini dia je sebenarnya, senang je. Kalau kita baca 10 juzuk sehari, 3 hari kena buang kerja, tak pergi kerja, nak pergi baca lagi macam mana ada 10 juzuk sehari. Contohnya ada orang tu macam saya ni, tak ada kerja buat di rumah je. Lepas tu tak ada apa, nak kajian pun berkaitan dengan Quran je. Okey, bolehlah baca 10 juzuk. 10 juzuk 3 hari khatam lah. Kan? Ada orang 3 juzuk sehari, 10 hari khatam. Kan? Kita bagi juzuk-juzuk. Ataupun 1 juzuk sehari, 30 hari, 1 bulan khatam. Nampak lah? Tuan-tuan boleh nampak ni? Ataupun sebenarnya kita kena tahu macam ni. Sebenarnya kadang-kadang benda ni, benda basic, semua orang ada Quran. Tapi kita tak, kadang-kadang kita kurang beri perhatian. Dia jadi tak nampak tu. Nampak sebiji tu. Bila masa nak khatam ni ustaz? Sebab kita tengok dari sudut tu. Tapi kalau kita tengok macam ni, 1 juzuk 10 helai. Bukan banyak. 10 helai 30 hari khatam Quran. Banyak sangat ustaz. Kalau saya buat ni saya kena buang kerja. Okey, jangan sampai baca Quran kena buang kerja. Baca 5 helai sehari. 5 helai sehari 2 bulan khatam. 5 helai ni bukan mudah ustaz. Dia sebab dia 10 muka surat. Saya 1 helai dah meleleh-heleh dah. Macam mana saya nak 10 muka surat? Okey, relax. 1/4 juzuk. 1/4 juzuk 2 helai setengah, iaitu dalam masa 4 bulan kita khatam Quran sekali. 2 helai tak banyak tak? Tak boleh juga ustaz. Saya tak letak sini sebab saya nak cadang yang paling kurang 1/4, 2 helai setengah. Satu lagi, dalam Quran kita tu kan dia ada tulis. Tanya Ustaz Rusdi lepas ni kan, setiap juzuk-juzuk ni dia ada tulis 1/4, 1/8 boleh lagi. Maknanya kita akan khatam Quran dalam 8 bulan. 1/8 apa dia? 1 muka suku, 1 helai suku, 1 helai suku, 1 helai suku je. Maknanya 2 muka. Sekali baca 8 bulan nanti kita khatam Quran. Cara dia ialah kita kena beli Quran kat pejabat sebiji, kat rumah sebiji, dalam kereta sebiji. Lepas tu kita letaklah, kita tanda, kita baca berturut-turut. Hak yang baca Yasin apa tu jangan pula baca Yasin lepas tu dia pun tak tahu duk mana dah. Jangan. Kita tanda supaya apa? Bila kita habis kita ada motivasi tu.
kita telah khatam, maknanya kita ada buat sesuatu. Ini kepentingan dia. Dan gunakan teknologi untuk membantu anda. Gunakan teknologi. Software dalam internet lah, dalam banyak sekarang ni, dalam apa tu? Tuan ada kan? Dalam apa PDF apa tu boleh baca. Handphone ada. Guna buku Iqra. Kalau orang tu tak pandai nak baca sangat, guna Iqra. Kan? Ada sekarang ni Quran digital, guna pen. Dia tak pandai ayat mana, dia letak pen tu kat situ, pen tu tolong baca. Sampai nak masuk syurga, pen masuk syurga. Tuhan tak masuk. Buat apa? Pen tu kata, siapa baca dunia dulu? Aku baca, bukan aku baca. Bukan. Kita dengar pen baca kita lah. Pen tu mana pula? Syurga neraka tak ada guna bagi dia. Nampak tak? Gunalah teknologi-teknologi ni. Boleh digunakan. DVD interaktif. CD ada sekarang ni. Masuk CD dalam komputer. Ada keluar. Dia tunjuk tempat tu baca. Kita ikut dia. Ni dia punya ni lah. Kan? Dia baca, dia tunjuk, ada tangan tunjuk. Kalau kita tak reti baca, kita nak ulang, kita klik atas ayat tu, dia ulang sekali lagi. Kalau kita baca dengan Tok Guru 10 kali suruh ulang, dia penumbuk. CD ni dia tak keluar lah penumbuk, dia ulang. Satu kebaikan dia lah. Dalam tu ada tajwid. Okey. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pada malam ni. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak perkongsian. Mudah-mudahan saya punya mudah-mudahan kita boleh dapat manfaat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.